kejar teknologi tapi masih lepak mamak sampai pukul 1-2 pagi. Lepak mamak main game, main phone. Lepak mamak dah baik tapi main phone. So sick society lah tu. Antara distopia lah. Yang kita heading ke arah yang agak keburukan sebenarnya. Tapi macam mana Malaysia? Kita we are living dengan orang. So kita as a macam kita dah tahu ni, try to kalau nak elak pun susah sebab tu dah jadi sistem. Contoh kan, kita nak communicate dengan orang, always kita akan secara macam bila WhatsApp kita akan expect reply soon sebab itu dah macam instant message, betul instant. So benda-benda tu pun dah jadi normal dekat Malaysia ni style lah. So ikutlah, tapi benda yang tak elok jangan buat lah. Bagi tahu macam tu je lah. Betul. Pasal cuaca tu lah. Tadi saya pun ada pemikiran yang macam tu untuk sekian waktu tau. Cuaca kita terlampau membuat kita terlampau relax yang tidak ada keperluan untuk jadi ekstrim. Betul. Macam sekarang ni saya pakai macam ni. Saya pakai t-shirt, saya pakai seluar pendek saya. Lepas tu kawan datang, jom pergi mamak. Saya hanya cari wallet saya, mana IC saya, mana duit sikit, pum, keluar pakai slipper apa yang dekat luar rumah tu. Kalau kita dekat winter dekat Europe, aku keluar macam ni, boleh. Mati beku kat kedai mamak kan. Jadi nak kena bersiap pakai tu, siap pakai ni. Saya silap lip gloss lagi biar kulit tak merah. So pemikiran macam tu lah yang buat pemikiran orang sentiasa kena think ahead kan. Nak keluar ni apa kena pakai, apa kena buat. Kalau tak mati, tak buat mati. Sebab konsekuensi orang kalau tak mati kalau tak mati, kita tak sedar tu. Kita kalau kena hujan kat basah je. Sekali-sekala dalam setahun tu ada orang kena sambar peti kan. Tu je lah. Dia setiap malam ada orang mati sejuk. Sebab tak ada preparation. Tu memang banyak benda yang kita tak tune lagi kepada kehidupan dunia ni macam mana. Baguslah korang ada peluang dapat mengembara, lepas tu perform lagi, creating stuff. Tapi tadi tu bila cakap pasal dermaga lawan sistem tadi tu, kalah teruk dengan industri. Sebenarnya apa isu awak dengan industri? Apakah isu yang awak ada dengan industri muzik? Basically benda tu kita orang lalui banyak masa proses buat album Butter sebenarnya. Apa yang berlaku? Contohnya masa kita orang pernah one time sign bawah label company di Malaysia ni lah. Boleh discuss kan? Local atau international? Kita tak payah sebut nama dia lah. Local major label dekat Malaysia. Local major label? Tapi dia brand international lah. I see, international label juga. Kita orang dah masuk label tu, dan label tu tolonglah serba-serbi mengenalkan kita orang dalam industri mainstream ni, industri persada, which is yang sangat different dengan industri underground. Yang bagi kita orang ended up bahawa kita rasa kalau kita orang gagal dekat underground, kalau kita macam mana? Kalau orang cakap kalau kita rasa susah kat underground, kat mainstream lagi susah. Sebenarnya. Korang masa tu terasa macam tu? Kita orang newcomer dalam industri mainstream lah kira kan. So kita orang pun adalah kebetulan kita orang tercalon artis baru terbaik AIM. So kita orang pun masa press conference jumpalah orang-orang dari media masa. So dari media masa ni salah satu ni dia boleh cakap lagu korang best semua, tapi itulah korang tukar nama band. Kita macam ni one of the radio ni lah mentality. So seorang radio ni dia cakap macam tu. Lagi satu radio pula ni dia cakap lagu korang ni violent lah. Lagu tapi violent lah. Aduh, tahu tak lirik tu abang M Nasir yang buat. Kita macam abang M Nasir buat pun violent lah. Violent lah. Kau betul. Itu macam so kita orang tu macam okey, orang industri ni sebenarnya tak tahu apa, dia tahu bisnes je. Dia nak duit je. Belakang tu macam kita orang macam cerita dia, kita macam kenapa komen pelik sangat. So benda tu kita nak lawan dia tu. Kita macam biasalah, kita orang kalau dari underground scene dia tahu macam SOG ni gangster sikit agak outspoken dalam isu hak ni kan.
ada satu masa kita orang cuba nak menegakkan benda yang betul, tak jadi. Kalah macam semua dia macam tolak balik kepala kita orang. Wah dia. Macam tu pun dia tak bala je. Dia tahan je tu je. Macam kita orang hypnosis sila. Betul kita orang ajaklah kawan-kawan. Weh, kau kena support aku semua. Kita cakap kawan-kawan pun okey. Kita orang pergi naik ni, kawan-kawan semua diam tengok kita orang kita semua kat bawah. Tak boleh. Dia pun tahu kalau berjam pun tak jadi apa. So kita orang rasa macam tak susah ke? Sebab that's why turning point kita orang pergi luar negara sebenarnya. Kita orang rasa macam Indonesia. Mainstream Malaysia dah tak ada apa nak capai dah. Diorang block kita. So kita pergi tempat yang orang tak tahu langsung kita. Pergilah Indonesia dulu. Itulah kita orang ada that thinking of di mana media-media kat Malaysia dia macam menolak karya SOG. Even labels macam contoh kita orang pergi mana-mana, label banyak je nak SOG masuk, tapi bila kita orang bagi contoh produk dia akan bagi tahu macam A&R dia akan bagi tahu macam macam ni korang ni terlalu depan. Music korang ke depan boleh tak ke belakang sikit. Dia macam ada benda tu macam kenapa nak ke belakang? Macam kalau kau ke depan sangat ada orang nak beli muzik kau. Dari situ kita nampak dia bisnes lah. So macam betul kita nak buat muzik for business lah. Cuma SOG dah because of apa dah what happened dekat SOG di mana dah travel a lot. Freeze. Sorry. Becoming a celebrity tadi tu. Apa macam mana? Mainstream. So macam SOG kita orang dah tak expect untuk jadi celebrity, maksudnya jadi celebrity-nya level. So kita orang just do art untuk sampai ke benda. Benda yang kita orang dah merasa ni, kita orang rasa macam orang tak rasa ni. Kita orang share. Tapi how to art tu macam mana dia? Is it kena bagi subtle ke tak? Benda tu kita orang fikir benda tu dah. Pasal duit sebab kita tahu there are other ways untuk SOG cari duit. Performance benda tu kita tahu. Tapi dari segi like exposure masuk anugerah itu ini siapa paling popular, kita orang tak pergi sana sebab kita orang tengok the gameplay memang bukan SOG-nya style lah. Maksudnya kita orang the ones ke arah sana masa kita dah tu sebab benda tu terhidang depan so kita orang nak kejar. So bila tengok cara-caranya how to becoming this superstar yang level kan, which is sangat susah. Memang kalau orang kata underground susah, mainstream lagi susah. Kita boleh cakap itulah. Mainstream lagi susah. Dia punya gameplay lagi macam kalau underground kita buat DIY semua benda sendiri. Apa-apa puas sendiri. So yang ni bila kita work dengan orang lain, bila macam contoh media yang angkat kita, jaga muka dia, jaga muka ini, jaga muka. So macam actually macam contoh kita dengan media pun macam dah somehow kena bagi ufti dekat wartawan. Macam kita tak setuju benda tu. Bukan ke dulu macam zaman dulu etika dia macam wartawan kena cari artis untuk dapat content. Sekarang ni kita artis kena cari every raya kena bagi kuih raya dekat wartawan. Kena bagi tahu sebab kakak kita orang wartawan hiburan dia berhenti because of benda-benda yang tak best. Macam contoh dia kerja wartawan hiburan and dia punya penulisan betul. Dia tulis pasal ni, dia dah interview this artist and then sampai ke editor. Editor olah headline semua jadi tapi tulis nama tulis penulis kalau itu sampai ke boleh kena tumbuk orang. So dia serik dia tukar department terus. Ambil kesihatan senang buat fakta terus kan. So tapi dia kata by setahun dua tu yang dia dekat dalam department tu benda kaya dapat TV, dapat rice cooker. Kita orang lah happy sebab kita budak-budak tu macam tak kaya banyak. So bila kita fikir balik zaman yang kita orang berfikir ni bila sebab benda tu depan mata kau kena bagi something untuk bagi dia happy. Macam tu sampai macam tu. So macam itulah macam sistem raja tu, kita kena macam empire kecil ni kena bagi kepada kerajaan besar supaya dia boleh bagi good imak atau jaga dia elok atau angkat dia elok sampai ke mana yang supposed to be. Kalau kita bagi ufti kat dia, tak play the game. Hidup tak nak main game tu. Tapi kalau kita main game tu, kita bagi ufti kat dia dan dia jaga kita, dia promote kita, dia angkat, dia naikkan kita, okey.
Tapi tak ada masalah. Cuma kita orang tapi kalau kita bayar ufti kat dia dan masih dia tak ada apa pun yang dia naikkan kita, itu tak okey. Dan saya rasa memang betul lah, korang tak boleh main game tu. Kita nak jadi artis. Kita tak boleh main game tu. Kita kena pegang teguh pada art kita. Betul. Because yang dorang ni yang bekerja dengan syarikat ni semua, dorang ni bekerja. Dorang ni dibayar gaji untuk menyelesaikan masalah, kan? So masalah dia apa? Okey, ni budak-budak ni artistik. Dorang membuat sesuatu yang artistik. Masalah dia lah macam mana aku nak hubungkan buat duit dia tu. Hubungkan dia ni dengan pendengar. Macam mana nak hubungkan ni? Ini masalah aku. Aku kena selesaikan masalah ni, aku dibayar untuk selesai masalah ni. Tapi dorang tak jalankan kerja menghubungkan art dengan pendengar. Betul, orang itu kerja. Masalah dia. Lepas tu kalau kita tengok saya rasa label-label besar ni tak perlu kan local content. Sebenarnya diorang ada katalog luar negara. Itu punca pendapatan dia. Dia nak dia yang international content katalog tu dia dapat free je, CD je umban kat sini. Lagu yang dia jual kat Malaysia tu dah hit dah dekat Amerika dah. Dah tak payah promotion. Dia buat apa dia nak angkat lagi, dia nak naikkan lagi local punya artis, buang masa dia satu, risiko dia nak kena keluarkan modal. So dia buat dia macam ala kadar je lah, melepaskan betuk di tangga kan. Betul. So ala kadar masa lah. Sekurang-kurangnya local punya label ni dia orang keluarkan duit. Sebab dia buat lokal betul-betul fokus kan. Dia betul-betul keluarkan duit. Even itu daripada segi label, daripada segi publishing pun saya rasa sama. Betul. International publisher tak payah kacau. Tak ada sebab lah untuk dia kerja ekstra, because katalog dari luar negara dah besar dah. Bukan nak kutuk, nak rendahkan mereka, tak. Masalah inisiatif untuk orang naikkan kita tak ada sebab. Jadi pada saya pada artis-artis baru ni, korang kekal, bukan korang dah lama dah 10 tahun kira orang lama tau. Dia usia dalam bidang kita ni 5 tahun dah tua dah. Okey. Sekarang ni kita tengok dalam mainstream Aiman Tino. Dah berapa tahun dah Aiman Tino? Saya rasa dekat 5 tahun. 5 tahun. Umur dia saya rasa belum lagi 25. Tetapi sebenarnya Aiman Tino, bila cakap pasal Aiman Tino hari ni, dia dah orang tua tau. Sekarang ni dah ada yang lagi baru daripada Aiman Tino. Yang umur 18 tahun, 20 tahun. So kita punya age dalam muzik ni 5 tahun je. Lepas tu kita dah jadi otai dah juga. Yang 50 ke atas jangan sebut lah, memang dah otai sangat. Itulah hakikat dia. Tapi itulah tadi, saya memang suka korang punya sikap, korang punya ideologi. Memang patutnya kena ada artis, kena belagak, bukan kena, sekali lagi, artis kena behave macam artis. Betul. Artis kena sedar untuk jadi gila memang hak dia. Untuk jadi tak betul, untuk ada attitude, untuk ada sikap, untuk menongkar harus, memang hak dia. Sebab kalau dia tak boleh, dia tak buat benda tu, baik dia jadi doktor, baik dia jadi lawyer, baik dia jadi accountant. Kita ni sebagai artis adalah penggerak dunia sebenarnya. Kalau tak ada kerja-kerja yang fresh, eksperimental, dunia takkan bergerak. So kita akan dekat satu dimension lain sama je. Dimension yang sama, repeat sama. So kalau industri budaya kita macam tak kisahlah muzik ke tarian ke, kalau kita tak perkembangkan kita punya roots, kita sampai bila akan dijajah orang lain punya pemikiran. So kita sebenarnya specifically bagi saya sendiri, Malaysia tengah kena makan dengan barat punya mindset, which is tak boleh adapt dengan kita sebenarnya, jauh sekali. Cumanya apa yang kita boleh buat adalah menyesuaikan apa yang kita ada dengan apa yang kita terhidang dengan dunia luar. Itu sebenarnya.
agaknya perumpamaan kita ni katalah kita nak samakan McDonald's ataupun fast food chain dengan kita punya makanan sendiri. Okey sekali-sekala makan fast food chain dan okey juga sekali-sekala makan nasi lemak. Betul. Okey. Kita mana yang kita rasa okey. Dan apa yang tak okeynya? Kalau okey, dua-dua tak okey. Kalau makan nasi lemak pagi, petang, siang, malam pun tak sihat juga. Kalau makan McDonald's pagi, petang, siang, malam pun tak sihat juga. Yang penting sebenarnya jaga diri. Itu je. How? Diri sendiri sebenarnya. Diorang tak salah sebenarnya. Kita pun budaya kita pun tak salah. Yang kontrol adalah diri sendiri. Kita yang buat pilihan. Nak pergi kebaikan ke tak. Itu je. Tapi corporate pun banyak juga influence orang kita. Yalah, nak buat macam mana. Sebab diorang nama besar. Ya, betul. Saya selalu ulang perkataan ni. Kita ni penggerak penggiat muzik ni, kita anggap individu akan selalu berlawan dengan corporation ataupun institution, dan menurut sejarah dan mengikut sejarah daripada masa ke semasa, individu akan sentiasa tewas kepada corporation. Satu, corporation memang because dia tersusun, dia organize, dan dia ada specialize dia kan. Dia ada lawyer dia ada manager dia. So individual kita sentiasa akan tewas dengan mereka. Okey, dan sekarang ni kita tengok sudut kita sebagai penggiat muzik. Kita akan nak lawan dengan syarikat. Memang sentiasa kita akan kalah. Because diorang dah lebih organized dan jumlah diorang kecil, jadi diorang lebih senang nak urus masing-masing. Insentif yang diorang ada untuk survive tu lebih tinggi. Sekarang ni dekat Amerika tau, isu yang saya ikuti adalah syarikat rakaman mereka inginkan percentage daripada tiket-tiket show live. Pula dah. Cuba awak ikut Steven Tyler, James Hetfield. Diorang lawan betul. Diorang ada membangkitkan isu-isu yang sedemikian lah. So kita kat Malaysia ni kena waspada tau. Kalau kita silap sign, kita punya show, kita punya live show pun syarikat rakaman pun akan ambil. That's why SOG for now memang kita orang selesa sendiri lah. Memang sebab kita orang jujur lah. Label semua attack kita orang cari. Macam nak sign lah, lamar. Tapi kita orang satu benda je. First kali kita orang cakap label. Kalau korang nak kita orang, datang kat kita orang dulu. Bukan kita orang pergi ke korang. First nak tengok dia orang punya dia punya determination lah. Masalah serius. Kalau dia orang tak nak datang kat kita, buat apa kita nak pergi kat dia? Kita tak nak dia orang pun. Itu konsep dia. Betul. Sama je. So pasal macam kalau kita orang buat benda sendiri, at least maksudnya kalau contoh macam before this kita orang punya experience dengan label, banyak benda yang macam benda yang simple, contoh letak nama SOG dalam Spotify pun boleh salah. Iya. Itu kerja macam ni bukan buat assignment, even buat assignment pun dikemas. So macam ini kau kerja dalam label tu, maksudnya kau kerja as a data ni, dibayar gaji berbulan beribu lagi banyak pada kita as a practitioner, yang mana untuk tulis that only had that one letter SOG tu boleh salah tulis. Macam mana? Kita orang time tu fikir macam kita ada sampai satu time tu kita orang pergi office tu, kita orang betulkan sendiri macam kalau korang tak tahu buat contoh, kita orang ajar diorang macam serius lah ni korang dah tahun berapa ni korang masih macam do this kind of errors, macam bagi orang macam ini basic punya benda, maksudnya etika kerja. Teliti penelitian pun dah tak ada dari situ. So macam kita kita belajar lah di situ. Okay, kita buat sendiri benda, semua benda organize. Kalau salah tu datang pada kita orang sendiri, kita orang learn. Maksudnya bila salah tu, kita orang selalu nampak daripada teguran orang lain. So orang tegur macam okay, mana salah ni? So kita restart balik and try buat balik dari situ. Based on apa ni kita orang dah belajar daripada label dulu tu. So bagi kita orang sebenarnya perjalanan label tu sebenarnya is a rezeki juga. Walaupun kita orang walaupun banyak benda yang tak best kita orang hadap tempuhi tapi it's a rezeki di mana kita adapt benda tu buat sendiri balik. So kita tahu macam mana nak register nak register ni, macam nak masuk lagu dia. Kita dari side lain kita orang kenal ramai lagi persona dalam industri yang hampir sama vision dengan kita orang. Orang yang betul-betul yang kita orang deserve lah. Betul. Siapakah antara mereka yang awak rasa antara yang boleh disebut nama tu? Boleh name seorang, Abang Tam Spider. Dia ada cakap satu benda yang teori yang sangat hebat dalam marketing muzik. Apa katanya? Dia kata kalau buat lagu korang buat lagu untuk Cinggi. Cinggi apa? Cinggi perempuan lah. Masa gempit.
Orang buat lagu tu Cinggir. Okey, Cinggir maksudnya perempuan. Perempuan minat. Saya dah tak kutu lagi lah sekarang. So macam tu maksud dia, buat lagu perempuan akan suka. Di mana secara psikologinya, bila kau buat lagu perempuan suka, bayangkan perempuan ni suka dekat, contoh dia minat SOG. Perempuan ni, kita buat lagu tu sebab perempuan tu suka. Perempuan ni cantik gila. Bila sebab perempuan ni cantik, so ada nak try have music hilang. Okay. Oh, dia kena freeze badan baru dia boleh. Perempuan ni cantik sangat tadi. Okay. Perempuan ni cantik sangat, so that dia boleh attract at least 5 lelaki ni yang minat gila. So dia nak make effort untuk date dengan perempuan yang minat SOG ni. Dengan first kita nak date, kita kena minat muzik yang sama lah, selalu. Typical. So dia kena minat SOG because of that. So eventually 5 fan baru dah ada. Laki semua. Kalau perempuan tu cantik gila babi, boleh dapat 100 orang. Itu dah show tu, perempuan tu datang kat show yang SOG perform, 100 lelaki datang sebab perempuan tu dia kata dia support SOG contohnya. Secara tak langsung dia jadi fan SOG sebab perempuan tu. So that's psychology game lah. Maksudnya kalau kau nak buat itu dari business side macam kau nak kembangkan. So dari segi SOG tu kita orang ada implement benda tu, di mana tak semua lagu kita buat benda tu. It's always that one song yang nak attract satu Cinggir. Satu benda ni satu Cinggir yang boleh mengubah dunia. Okay. Alright. Ini satu pelajaran untuk saya. Saya selama ni saya selalu cakap yang mengikuti program saya kebanyakannya lelaki. Hanya 5% je yang perempuan yang mengikuti rancangan saya. Lepas tu bila awak dah cakap macam ni, baru saya tahu yang 5% perempuan ni yang membuat 95% lelaki. Kalau tak ada 5% perempuan ni, langsung tak ada lelaki ikut program saya. Aduh. Alamak, saya punya lawak jenaka sampai keras lah korang. Okey dah. Buka balik dah. Gerak. Sampai ikan. Ya. Ya Allah. Jadi kita kenal, saya peribadi walaupun tidak terlalu bersama dekat nak 10 tahun dah rasa saya. 2010 kita program Keynote tu. Ya, program Keynote. Dari situ saya kenal Abang Ed dengan mendidik Abang Adik lah. Abang Ed kan, saya dulu kan selalu perform dengan Ana. Ya. Abang Ed kadang-kadang datang lepak kat luar tu. Saya ada. So macam, tapi tak kenal lah sampai macam lu. Ya, betul. Saya macam, tu zaman saya starstruck sebenarnya. Sebab saya first time dikelilingi oleh orang-orang yang saya, bila tengok kat TV, ni lah nama-nama yang menang award. Saya macam mana live diorang? Macam tu. So bila, contoh kan, ni saya bagi tahulah, saya bila selalu pergi praktis dengan Ana tu dekat rumah Abang Adik, saya belajar cara hidup Abang Adik, saya tengok how the family work, saya tengok macam mana cara Abang Adik bersembang, Abang Adik semua dengan kawan ni, apa kan sopannya dia ni, macam tu, saya macam tu, macam sopan? Dia awak, dia saya awak, dia kawan dia, macam tu, macam dia cakap saya macam saya awak, macam selalunya macam marah dia kena ada kasar tu macam. So dari situ so macam sebab saya selalu nampak saya awak ni sebagai girlfriend boyfriend macam wah tu macam. So bila sampai tu pun antara benda yang mengubah perspektif tu lah. Maksudnya saya awak tu sebenarnya pandang lain. Benda tu macam so saya learn lagi. Saya selalu ikut Abang Aidi mana-mana, saya tengok cara dia bersembang orang. Tu saya tengok the way dia berfikir. Saya suka observe. Saya suka bila macam contoh dulu masa dapat work dengan Abang Tam, saya suka tengok macam mana cara dia sembang, macam mana cara dia pandang satu benda tu dalam dia punya pemikiran. That time memang saya nampak, saya explore sebab saya nak tahu macam mana nak jadi macam dia. Macam tu. How to be person yang kita idolize, ikut cara hidup first. Tapi macam secara kita tak boleh ikut dia daripada dia bangun tidur sampai dia tidur balik. So kita boleh tengok masa kita ada dengan dia, tak adalah buat muka macam tapi macam tengok cara bekerja. Contoh Abang Gigi dulu kan, punya tegas dia kan, cara dia implement dalam band tu kan. Saya main dah betul, dia boleh stopkan band tu, cuba main balik,
Saya main apa ni? Awak main salah. Tapi betul lah macam, apa yang salahnya? Sampai macam tu. Saya rasa insecure. Kenapa? Apa yang salah? Bila lama main, saya main the same note, dia boleh happy, dia kata macam ni lah. Lepas tu saya fikir, apa yang masalah dia? Okay, so dari situ maksudnya dia are way beyond dalam music tu, maksudnya it's not just notes. Playing right notes. It's more than playing right notes. Dia kata kena main dalam hati jiwa. Kena ada tu. Jangan main dalam keadaan takut. Benda tu lah sebenarnya dia nak. So benda tu saya implement dalam SOG di mana kalau kau nak main music, kau bukan takat main. Kau kena bagi energy. Kau kena channel energy dekat audience. Kalau audience tak dapat channel, dia tak rasa apa yang kau rasa. Lebih dia dengar MP3 dekat rumah dia. Orang nak live show, dia nak dia nak connection tu. Energy tu, connection tu. Saya belajar macam kalau saya tak ada berjumpa dengan diorang tu. Semua tu yang power tu macam tak tahulah benda SOG masing-masing kat situ lah kot. Ataupun mungkin saya dah jadi kerja engineer. Betul. Mungkin sebab sebenarnya music tu susah lah sebenarnya. Kau nak survive tu. Kalau ikut sebab saya ada banyak kawan-kawan even yang belajar music yang dah tu. Diorang macam abang yang cakap lah 5 tahun tu dah tua. Diorang nak sampai reach 5 tahun level pun banyak dah give up. Kawan-kawan saya yang macam kita the same seperti dah habis belajar. Sekarang kita dah 12 tahun dah selepas grad. Tengok yang lain banyak yang dah jadi peniaga. So macam maksudnya masih survive tu it's like macam ni yang music tau. Yang doing full time music maybe 10% je daripada yang dah graduate. So maksudnya benda tu macam music ni bukan something yang and bila yang dah survive tu pun bukan like A-lister ke? Betul. Memang susah dalam bidang muzik ni sebenarnya. Betul. Kita tak tahu macam mana cara orang berjaya. Nombor satu, dia punya network dengan siapa yang dia bersama dengan selalu pun usaha juga. Betul lah. Macam katalah kita anggap M. Nasir tu hebat ataupun kita anggap Ajai tu hebat. Adakah kita sentiasa bersama diorang? Kalau kita sentiasa bersama diorang, kita pun boleh at least kena tempias hebat tu. Kalau kita tidak bersama diorang, adakah kita telah bina kita punya koloni yang tersendiri yang di belakang kita ada budak-budak baru lagi, dan budak-budak baru ni hebat. Betul. Budak-budak baru ni hebat. Okey, barulah kita boleh berkekal lama dalam industri muzik. Saya rasa lah. Saya rasa industri muzik tak boleh seorang-seorang lah. Dia nak kena bersama lah. Betul. Dia kena. That's why kita orang live with collaborations. One stable. Okay. Hello? Masih keras lagi. Masih keras. Okay, betul. Okay. Keras lagi? Abang yang cakap tadi maksudnya dia memang kena ada connection lah sebenarnya. Dia tak boleh buat sendiri. Dia kena tengok orang yang kita kenal kan. Sama lah masa SOG pun di mana kita orang that's why collaboration tu yang make us like alive and always come up dengan something fresh. Ya, betul. Kalau let's say kita orang semua benda buat sendiri, kita orang pun risau juga. Kita orang tak sedar yang kita orang dah comfort zone. Betul. Bagus juga awak. Lagi satu. Lagi satu, kita orang collaboration bukan dalam muzik saja. Kita orang akan merge dengan art, visual arts. Kalau muzik, selalu orang cakap kalau nak eksperimen something, kalau buat muzik, kau try muzik dengan muzik lain. Itu je eksperimen yang dah boleh dalam pemikiran. Tapi bagi kita orang kena try beyond. Try dengan everything. Kalau art ni besar. Macam kita orang selalu buat dengan abang kita orang yang melukis tu, and then kita try dengan art visual. Kita buat lagu, dia buat art. Itu yang jadi album kita orang. Alhamdulillah masa 2016 menang best cover album AIM. Bahtera. Untuk album Bahtera. Best cover album. So benda yang begitu yang buat bagi kita orang sepatutnya yang patut semua orang buat. Betul. Which is experiment something new. Betul. Jangan stuck kat comfort zone. Korang
mungkin korang bukan hanya mencipta muzik, korang mencipta art. Sebab tu pemikiran dia macam tu. Kalau mencipta muzik okey lah tu, okey lah, tapi kita nak muzik kita pun art. Dan art kita disupport oleh dengan segala art yang lain kan, daripada art, visual art, segala-galanya, filosofi art tu macam mana. Itu benda yang kita nak isikan dalam kita punya pembawaan dan penciptaan. Betul bang. Tadi apa saya cakap, di samping kita ada network dengan orang-orang yang bagus, kadang-kadang saya terfikir apa tahu, kita kena ada musuh yang bagus pun. Betul. Sangat mustahak. I mean musuh macam Batman ada Joker. Ya. Superman dia kena ada Lex Luthor dia. Fantastic Four ada Dr. Van Doom. Spider-Man ada Green Goblin, Hobgoblin dan sebagainya. Hanya dengan ada musuh yang kuat je seseorang tu boleh menjadi hero yang hebat. Saya rasa mesti ada benda tu. So SOG di samping dia berkawan baik dengan contoh dengan Mit Uncle Hussein, dia berkawan baik dengan No, tapi dia mesti bermusuhan dengan Rolling Stone ke tak tahu apa kan. Dia mesti bermusuhan dengan Search ke, dengan Left Handed ke, ataupun tak tahu apa dengan Imantino ke kan. Ataupun dengan Hakim Rusli ke, dia mesti bermusuhan tu membuat Hakim Rusli band, bukan Hakim Rusli, contoh yang saya cakap. Jadi bila kumpulan ni buat lagu macam ni, okey, SOG tengok je. Kita takkan buat tu, kita buat ni pula. Oh, dia ni buat ni, dia buat ni. Lama-lama hiruk pikuk lah industri tu dengan macam-macam benda yang dahsyat. Baru semua orang naik sama. Bang, sebenarnya kita orang memang buat benda tu bang. Tapi bukan. Apa musuh korang? Mari. Sebenarnya bukan musuh. Sebenarnya dia dari pemikiran, kita pandang band-band power ni, kita jealous. Kita ni maksudnya contoh hujan. Macam mana boleh macam ni? Tak boleh. Kita rasa kita lagi bagus pada orang. Kita tunjuk dia orang macam buat tu sangat sampaikan kita orang drive untuk buat apa yang ada sekarang lah. Contoh, band ni dah pergi luar negara. Band ni dah nak jealous tu kan sedapkan hati kita. Alah, band ni pergi luar negara ada ke crowd kat sana. Kita tunjuk cara kita pergi luar negara ada crowd. Tapi usahalah. Band tu dah pergi luar negara. Tu masalah diorang. Masalah kita orang tu nak bagi lagi bagus pada diorang without jatuhkan diorang. Betul. Tanpa bermusuh. Betul. Envy tu hanya wittiness. Masih nampak band macam shit lah. Band ni dah masuk TV macam ni. Kita rasa kita orang deserve lagi macam tu. Kita nak masuk TV. So how to do it? That's why ada 5 years plan tu. Benda-benda sebab tu. So macam kita orang dah hidup dengan benda tu, dengan this enviness ni dah lama rasa. So kita selalu cakap jealous ni tak apa, tapi jangan kau jatuhkan orang. Ya, betul. Kau improve diri sebab sihat. Sebab sometimes benda tu dia sebab je lah, bila abang cakap musuh tu betul. Dia musuh tu sebenarnya musuh tu yang akan reveal musuh dalam diri. Reveal kelemahan kita. Bila kita nak jadi baik, kita kena detect lemah dulu. Sebab kalau kita nak improve, kelemahan ni always tarik kita jatuh bawah. So how to buang dulu. So nak cari cari kelemahan tu kena cari band power. Sebab band power ni selalu flawless. So apa benda yang kelemahan yang kita ada yang orang tak ada. Benda tu selalu macam tu lah. So yang banyak yang kita detect is duit lah satu benda. Dia mana itu macam betul ada support label yang sangat besar. Itu benda-benda tu di mana yang kita orang tahu. Kita kena cari seteru yang dekat. Yang impossible kita jangan don't ever bother. Sebab dia orang dah kelas lain. Dah level lain. Mungkin way ahead. Macam mana dia orang boleh ke depan sikit daripada kita. Macam mana dia orang boleh pergi touring ni? Mana dapat duit? Ni selalu macam tu lah. Betul. Setuju sangat. Okey. Sikit lagi. Betul. Memang kita hanya sehebat enemy kita kan. Rival kita. So kena cari enemy yang every time kita akan cari enemy yang better than us. Macam main game, every time big boss akan makin kuat. Kalau contoh enemy kita tu dia tak bersaing dengan kita, eventually dia tak growing, kita kena cari yang lain. Kita tak boleh. Kalau kita sampai ni kita dah beat orang, sampai situ je lah. Sebab dah tak ada orang lebih daripada kita. Antara sebab kita orang keluar negara juga lah. Betul. Kita pergi Indonesia, kita try lawan market underground sana. Sana kalau kita rasa kita ni bagus kan,
kalau kita rasa dah terbaik kat Malaysia kan, sebab tu pergi contoh macam SOG dah tak ada apa lah nak kerja kat sini, pergi Indonesia. Indonesia ni yang macam kita, contoh macam kita orang ni, even lagi bagus ada 200 lagi. Lawan lagi ni macam ni bos baru rasa. Okay, jom. Bang, excited dia rasa memang tu dapat share dengan orang. Sebab apa? Kita orang, okay, satu lagi bestnya, contoh band yang kita orang envy ni, let's say kita orang share dengan dia orang, kebetulan dapat band sebelum dia orang headliner. Kita orang akan make sure untuk dia orang tengok kita orang. Duduk dekat stage tengok. How macam mana kita orang akan cuba kenal dengan orang kawan-kawan dia, macam orang yang kerja dengan kru dia ke apa. Cubalah. So that's game lah. That's the game. Ni saya tengok movie apa tau? Prestige. Apa ni? Nanti jap. Hugh Jackman. Kan? Hugh Jackman rasanya. Ke DiCaprio? DiCaprio. Prestige yang Magic orang. Ya, Magician tu kan? Dua orang kembar. Ya. So how diorang bersaing to came up something new, tapi diorang punya level lain lah. So gimana kita tengok benda ni kalau kita twist benda tu into something yang kita tak perlu buat apa yang diorang buat tu, yang nak sampai bunuh orang kan. So how to play that game. So that's why kita orang selalu macam, if you cannot beat them, join them. Itu arwah bapak selalu beritahu macam. So benda tu lah macam okay, kita dah kenal orang, macam mana kita nak, kalau let's say kita nak berkawan band yang besar ni, contoh kita dah peluang share stage dengan band besar Indo ni, Indonesia, pasal kita nak gain crowd dia. Kita tak boleh nak kawan ni terus macam dia ni masuk apa. So kita berkawan dengan kru dia. Paling senang selalu dengan kru lah. Macam ingat bisa saja-saja buat tertinggal barang kat atas stage ke. Trik lah. So lagi dia bagi macam terima kasih. Tu macam member, kita orang ada beberapa member yang start rokok. Dia akan start promote rokok Malaysia. Rokok Malaysia tu benda mahal lah. Semua orang keliling. So di situ buat kawan. So memang rokok sometimes macam bagi orang tak bahaya untuk kesihatan, tapi in the good side dia, rokok tu social punya benda. Ya, betul. So benda tu bawa rokok Malaysia, orang Indonesia keliling. So situ buat kawan. Rokok Malaysia tu maksudnya apa? Rokok downhill dan Marlboro macam tu Downhill. Betul. Kelakar lah benda tu jadi bahan untuk kita orang buat kawan, maksudnya untuk create networking. So daripada yang band yang kita orang MV tu dah jadi kawan. Jadi kawan, kita orang boleh dapat tempeh dia orang boleh buat shout out kita orang. Kita boleh buat touring sama-sama. Padahal orang band besar gila kat sana. And bila kita orang pergi sana, diorang boleh host kita orang. Diorang datang ke Malaysia, kita orang host diorang. Daripada that envy yang hujung hati ni, boleh trigger benda tu. So betul. Memang bagi kita orang macam power, benda ni kena keep continue. So maksudnya bila band tu, let's say benda yang kita orang envy tu dah stop there. And kita orang keep growing. Kita kena cari yang lain pula. Kalau tak, kita always think like we are better than them. Situ je. Habis. Sudahlah. Ya. Rivalry lah sepatutnya orang yang kita golongan yang kita boleh admire. Kita boleh admire dia. Kita admire dia sampai kita nak lawan dengan dia. So saya tadi selalu cakap kita hanya sehebat enemy kita. Lepas tu dalam music industry ni saya adalah satu watak yang mempunyai apa dia cakap, mempunyai status ramai. Status yang tersendiri juga. So saya cakap lah, okay, musuh saya, enemy saya adalah syarikat-syarikat rakaman dan publishing. Okay. Okay lah tu, syarikat-syarikat rakaman dan publishing. Musuh syarikat rakaman dan publishing siapa? Ed Samad. Maknanya diorang tu kecil lah. Diorang tu kecil. Sebenarnya diorang ni terpaksa bersatu untuk melawan. Untuk lawan, nak kalah, nak tumbangkan saya agar hak kita takkan kita dapat. Ni kita boleh tak ni? Boleh? Tak boleh create watak Abang Ed ni dalam ni, dalam water macam ni, ada seorang yang macam ni. Dan saya pula musuh saya diorang. Dan di samping diorang tu akan adalah tali barut dia yang ada kepentingan daripada golongan kita yang ada kepentingan yang akan menjaga kepentingan pada syarikat untuk menjaga kepentingan dia. So itulah dia. Tadi masa mula-mula kita kenal 2010 tu, saya antara kata-kata yang saya cakap betapa pentingnya kita menjaga hak kita, mendalami hak kita perihal Akta Hak Cipta,
Saya ada cakap pasal benda tu dulu. Sebab apa hak kita ni, especially badan-badan pelesenan ni sentiasa akan cuba diambil oleh kelompok-kelompok tertentu kerana jumlah wang dia banyak kat situ. Jadi kalau kita cuai leka dalam menjaga hak kita, nanti hak kita akan dimakan orang yang tak berhak. Dan apabila usia kita tua, kudrat kita dah tak banyak, sepatutnya di usia tu kita patutnya mampu hidup, kalau tak kaya pun at least adalah dia punya, ada benda yang support kita. Kita tak naklah jadi golongan kita masa muda kita disanjung, masa tua kita terpaksa minta-minta. Jadi saya selalu cakap lah dengan semua orang, malah especially golongan-golongan yang lebih muda daripada saya, jangan lupa untuk look into menjaga kepentingan, menjaga hak kita tu. Especially badan-badan pelesenan. Kita orang pun kena benda tu. Antaranya benda yang kita orang selalu perang enggak lah dengan ex-label kita orang, di mana dulu contoh dia always about itulah contract. Mula-mula kita dah like sign the contract di mana about this publishing benda tu, and then ended up kita orang decided untuk keluar and terminate the contract because contract yang lagu-lagu lama tu memang tak boleh lah buat apa sebenarnya kan. So apa-apa royalty diorang akan dapat juga. So okay, kita orang tak ada masalah lah benda tu mula-mula at first. Tapi bila jadi masalah bila diorang tak bayar kita orang, masih for such a huge label macam tu, tiba tak nak bayar kita orang. Lepas tu kita orang complain benda tu. Kita cakap bila kita orang boleh dapat duit kita orang, dia kata ada ke sign contract. Tiba-tiba kebetulan that time nak jadi cerita, kita orang pun tak jumpa kontrak kita orang. Diorang pun cakap tak ada. And kebetulan that time diorang team baru. And then diorang kata, lepas tu kita kalau betul tak ada kontrak, kenapa masih korang boleh ambil rights kita orang? YouTube semua, YouTube, Spotify semua, korang ambil lagi duit. So kata, kalau betul korang cakap tak ada kontrak, turunkan. Nak turunkan tu makan setahun. Sampai kita orang terpaksa sensasikan di social media. So macam benda tu maksudnya isu kita orang, okay, macam Abang Ed cakap, diorang organisation yang ada lawyer semua, kita orang macam ni, independent, nak hire lawyer, nak buka court, nak bayar duit mahkamah pun tak boleh. So bila dah menang pun belum tentu menang, tak tahu lagi kan. So benda tu macam jadi benda yang macam kita orang drive kita orang untuk create entity SOG as a satu band yang label takut. Maksudnya label akan cakap, don't mess with the boys from SOG sebab diorang ni sangat ni. Macam contoh latest baru-baru ni ada syarikat pakai lagu kita orang without our consent, tanpa kebenaran, masa tak tahu apa lagu tu. And then kita orang pun terus macam, sebab dah banyak kali kena. So memang cara dia, kalau selalunya benda macam ni kita orang email memang tak layan sebab benda dah jadi. So kita orang terus bawa keluar kat social media, di mana SOG selalu buat benda tu, buat panggil empit tu. And then dari situ baru 2 orang nak datang kita orang. Okay, kita beritahu ulang balik. Nanti edit. So, ni nak kena edit Okay. Satu semua dapat. Okay. Faham. So kita orang yang bagus juga sebab saya belajar berdiri kat Zaza. Zaza banyak apa benda soal MCP, right, semua publishing, memang Kak Zaza yang bantu saya. Saya apa-apa, before apa-apa kontrak saya akan bagi Kak Zaza. Ni kontrak cerita pasal apa? Sebab saya baca tapi saya takut terlepas apa-apa sebab Kak Zaza yang memang banyak ajar, Kak Zaza edit lah. Bila term legal ni, apa-apa memang tanya dia dulu. So diorang banyak bantu, and as for now rasanya kita orang dah boleh stand by own. Tapi ada juga Kak Zaza yang banyak je tolong masa hari tu cakap cuba benda tu memang alhamdulillah. So kita orang tahu isu hak apa ni memang sangat sensitif, and orang-orang kita sebenarnya macam pengkarya tu, that level of pengetahuan tu tak ada level lah. Tak berani. And tahu pun macam mana kita jadi. Ramai takut nak bercakap pasal bab ni. Saya tak tahu kenapa orang takut sangat. Macam telur orang dipegang oleh sesuatu. That's why yang benda tu sebab ni lah. Kita lawan sebab first time kita buat benda tu macam kalah. So macam orang ni senang ni.
bangkitkan kita orang. So we will come back stronger, and this is our part of the building up the band as a band yang macam kita nak tunjuk yang the something yang label macam Abang Ed cakap lah, musuh SOG adalah label macam tu, macam musuh Abang Ed adalah label akan jadikan kita as musuh benda tu. Macam Abang Ed dah buat dulu, maksudnya one man show, Lone Ranger. So macam bagi kita lagi power. Sebab saya perasan Abang Ed selalu post benda tu macam ini macam mana saya nak buat seradikal macam ni, se vocal loud macam ni. Sebab saya rasa memang saya tak cukup that strength lagi. Saya masih muda, masih budak. Macam masih orang yang nampak kau belajar benda ni dulu sebelum belajar ni. So saya kena through the process first. So saya selalu observe lah benda yang isu-isu tu juga. Tapi macam pula bila Abang buat benda ni as a individual punya benda macam satu benda lah. So Abang Ed tadi, yang Abang Ed cakap tadi, Abang Ed cakap kalau kita nak stay relevant and nampak strong as an individu, kita kena ada orang bawah kita yang support, idealize kita as a individual yang sangat berpengaruh, yang hebat. Makanya kita nak kena jadi hebat, mesti tunjuk kita punya kehebatan kita, reputation. Which is kita orang buat benda tu sampai yang kita orang buat keluar social media je, tapi yang serang tu orang-orang fans kita orang. Di mana yang macam ni kita cakap, so ada apa geran. Lepas tu kita habis. So banyak-banyak, yang lain semua sambung. So ramai gila reply. And cakap pasal ni remark benda ni cakap sama kan. So mention that account kan. Dia jadi viral lah benda tu basically. Facebook kita. So kita orang tengok, kita sebenarnya nak ukur sejauh mana kekuatan kita orang. So supaya nak melawan benda ni sebenarnya antara agenda SOG sebalik creating art is fighting for like what we lost before. For your rights, for our rights yang kita orang dah pernah hilang dah sebelum ni. So macam nak fight to become stronger, so we need to be that strong yang macam mana lah, macam kita orang dulu macam kita orang cakap kita orang kalah kena. Saya rasa kita kena cari orang yang ada macam, we are working. Kita kena cari orang yang ada fikiran sealiran dengan kita lah. Saya rasa mungkin kita perlu dalam 5-6 orang je, tak perlu ramai-ramai. Betul, kan banyak lagi. Risau juga. Kena ramai lagi, risau juga, takut. Nombor satu, susah nak dapat ramai-ramai orang yang setia tu tau, yang setia, yang solid, yang bersepadu tu, 5 je. Dan orang yang selain daripada 5 ni, mereka hanya penyokong kita yang bila kita cakap ya kita kena buat macam ni, yang lain pun yang Allahu Akbar, tu kita perlu 5 orang je. Yang lain tu Allahu Akbar juga tu kan. Sahut tu je. Memang kehidupan ni majoritinya adalah followers. Yang leaders tu adalah handful je kan. Dan tadi cakap sebenarnya saya tak kesorangan. Saya ada kawan-kawan lain lagi. Macam Aidit adalah satu orang yang sentiasa support saya. Kadang-kadang dia tak tahu pun isunya apa. Cakap apa? Cakap A lah dia. Sebab kita kawan daripada lama kan. Kita bukan baru kenal semalam kan. Jadi dia tahu mana saya punya sengit. Dia tahu mana yang saya boleh harap. Jadi okey lah. Dan ramai orang pun tak berani nak ke depan kerana kepentingan macam-macam Jadi tapi sepanjang ni kita akan jumpa lah beberapa orang yang kita rasa kita boleh percaya dan kita boleh harap. Tapi kebanyakan kita orang ni kita dah di usia yang 50-an saya kan. Jadi kita punya tenaga tak sama lah. Kita punya so saya harap ada dari kelompok yang peak di usia 30-an tu yang boleh teruskan perjuangan. Macam korang pun masih main bola sepak lagi kan? Dah lama tak tahu bola, jangan cerita soal bola bang. Corona. Korang main position apa Stop scorer. Oh, scorer. Saya pembantu dia menjadikan gol lah. Okey, dia kena di situ. Sebab kita orang like laju level kita pernah set masa. Kita orang 100 meters level buat saya nyambat 10.4, 10.4. Tapi kita tak masuk je.
Itu pun lari pakai kasut, lari ke atas jalan tol. 10.400 meters. Dan ramai dah tahu benda ni. Saya kira ralat dia, saya lari 10.36 hingga 10.42. Tak tahu dia ni lah sebab dia pakai kamera. Tapi we are that explosive so that adik akan main, adik akan bawa laju, so dia akan cross di mana saya tak ada orang mark sebab kita dulu laju. Sebab yang saya lagi laju daripada dia. Tapi orang yang boleh kejar hampir sama laju saya, dia lah. So saya lari seorang, tolak bola jauh. Dia macam main game tipu. Main game, kita buatkan player laju. Sprint 100 maksimum macam tu je. Tak perlu skillful pun lah. Dia just tolak bola, passing to the right area yang orang lain tak boleh kejar, dah. That's it. Sebenarnya bukan posisi, kalau tanya posisi lah, posisi terbaik kita orang adalah bersebelahan. Bersebelahan sebenarnya. That's how lain twins work. Rival pun macam tengok double vision Mana satu ni duduk dia jadi lagi kelakar bila main bola. Kita selalu gaduh. So diorang akan terjebak macam mental. Apa diorang ni gaduh-gaduh ni? Dagol pun gaduh. Dagol pun gaduh. So macam benda tu sebenarnya somehow kita tak perasan benda tu sebenarnya affect diorang punya mentality. Mental. Mental diorang macam apa diorang ni dagol pun gaduh. Macam tu. Dah skor pun gaduh. So macam that level lah. So kembar punya chemistry lain lah sebab tak kembar kalau apa tak gaduh. Kalau tak kembar lah kalau tak gaduh tu lah. Tak kembar kalau tak gaduh. Saya pula dengan Aidit, kami dua-dua as we grow older, kita orang main center back. Satu sekolah bang. Kita darjah daripada sekolah primary kita orang satu sekolah, daripada darjah 2 kita orang classmate. Lama sangat tu. Secondary school dia pergi ke VI, saya di St. John's. Saya sekolah yang elok lah. Dia sekolah dia bukan elok lagi. Saya understand bang, kita orang rival juga bang. Kita orang understand bang. Sama je. Rival juga. St. John tak boleh. Ni bang. Kita orang tak boleh masuk VI. Orang dapat offer pergi sekolah VI main bola, tapi tak dapat main sebab apa? Arwah bapa ada sentimen tu. Dia KK Edward. Dia KE. Aduh. So dia ada benda rivalry punya benda. Tak payah lah biar mereka organisation ni VI. So Lala tak boleh. Because of that. Kelakar. Steady lah. Steady. Sama lah. So kita main bola, bayangkan daripada primary school main bola. Lepas tu secondary school kita rival. Lepas tu lepas sekolah kita main bola together. So apabila kita masuki usia 30-an, kita dah tak selaju masa kita orang budak muda. Jadi kita orang main last man. Kita main last man. Walaupun kita kecil kan. Kita ni kecil dua orang. Tapi kita orang last man sebab bola datang ke arah kita dan kita punya kelajuan pun masih ada kelajuan dia tapi tak selaju dulu. Jadi di samping bola datang ke arah kita dan kita masih ada laju, jadi position tu sesuai untuk kita orang. Jadi kita main last man dan ada masanya yang kita orang duduk berlawan tau. Dia tim lain, saya tim lain. Saya last man sini, dia last man sama. Tak berjumpa jauh. Berjumpa juga. Corner lah. Atau kadang-kadang saya masa awal 30-an tu saya boleh main 2 game satu hari. Lepas habis game ni saya main okey sebelah lah. Fit lah juga. Jadi kadang-kadang tu kalau tim tu hari tu entah macam mana, jadi saya akan naik atas lah. Faham. Dah sedar saya berhadapan dengan Aidit. Bergaduh lah kat situ. Kelakar. Memang kita orang tak apa-apa lah juga. Nanti satu hari nanti kalau main bola ajaklah kita orang sekali. Boleh lah. Tapi jangan laju-laju sangat. Kita orang selalu main dengan ni. Anak main ni. Teguh. Okey. Tapi korang jangan pandang kita orang makin berusia. Saya ni makin berusia, makin banyak gaduh main bola tau. Kita orang faham. Kita orang pun main dengan orang usia. Kita main dengan ni. Kita orang satu tim dengan Abang Kaza, Abang Andy. Umur nak 60 ke. Sepak bola boleh gol kiri corner lagi tu. Corner terus. So macam jangan. Kita ada term ni. Kita orang suka main bola, dapat bola dengan orang tua. Bola orang tua masih terupas orang tua tu, cukup makan. Terupas orang muda, bola sampai ke hujung flag kita benda. Dia tahu kita orang lari laju. Dia hantar sampai dekat corner flag. Corner flag nak gol mana? Sampai tapi penat lah lari laju. Tapi bola orang tua dia betul-betul lepas ngam-ngam je kan. Atas kepala
Itu depan gol lah. Betul, faham. Wise man je bola. Orang kata dia tak perlu kuat, dia perlu bijak. Betul. Banyak belajar agak ada gerak. Korang pernah main dengan abang Mat Over tak? Oh, tak pernah lagi. Oh, dia tu kalau tak gaduh jangan panggil dia Mat Over. Dia memang tak ikut. Dia main bola pun macam tu. Lepas habis bola, borak dengan dia macam baik je kan. Kalau dapat padang bola, dah pakai baju, dah pakai shin pad, dah pakai boot, stokin semua. Gagah pakai, jangan buat silap. Kan? Itu yang best dengan orang main bola ni. Saya kalau tengok kalau dia tu main bola, okey saya boleh layan dengan dia. Saya mesti boleh kawan dengan dia. Apa? Orang main bola ni nombor satu. Dia tahu teamwork. Betul. Disiplin. Ya. Lepas tu dia boleh dia berani bergasak tau. Walaupun dia macam lag, tapi bila perlu bergasak, dia bergasak. Ya. Jadi semua karakteristik tu ada. Kadang-kadang kita nak tahu orang ni macam mana perangai dia sebenar, kita tengok masa dia memandu dan masa dia main bola. Itu yang kau tengok dia perangai. Lepas tu macam kita katalah saya dulu tinggal Setapak Garden, kira middle class sajalah kan. Di tahun 70-an dulu di Setapak Garden tu ada satu padang bola. Okey. So dalam kawasan tu perumahan tu ada 30 budak bayi-bayi kita. Jadi satu bola 30 budak akan bekerja untuk main bola di padang bola tu. Jadi kita datang dengan kaki ayam pergi padang bola. Saya nak main. Main. Lepas tu kita belajar skill bukan hanya skill main bola, skill macam mana berkawan dengan orang. Kan? Macam mana nak communication, macam mana nak bergasak. Macam kalau takut macam mana nak lawan perasaan, tunjuk muka tak takut. Betul. Bola banyak ajar saya. Budak-budak yang main bola ni, saya boleh kawan dengan diorang because kita tahu perangai tu. Kalau budak tu tak main bola, saya cakap alamak ini susah sikit nak. Itulah falsafah dia. Tapi betul juga, macam kita orang dalam band SOG is band yang boleh main bola. The whole band tu memang kalau kita orang mana-mana pergi Jakarta, kita akan ada set satu session lawan budak-budak sana. Pergi Medan lawan, pergi Kota Kinabalu lawan. Mana-mana negeri kita akan buat macam tu. Akan ada satu malam futsal. So bila kita perasan tau, macam kita ada kawan satu band ni pula yang ada seorang je main bola. Eventually yang main bola ni selalu session untuk kita orang. So kita boleh nampak band tu macam contoh nak practice, nak jam kan practice, dia sampai dulu sebelum start practice. Dia akan sampai dulu sebelum start practice sebab dia ada nature disiplin datang training. Yang ni pula tak kisah. Yang tu kita macam nampak beza. Orang main bola ni dia ada benda tu dah. Dia dah ready. Dia ada terterap disiplin untuk orang kata tanggungjawab dia. Sebab nak pergi practice tu macam training lah. Untuk improve diri. So dia tahu benda tu. Dia kena datang on time supaya tak bazir masa, tak bazir duit. So di mana macam that's why kita orang pun ambil dia as a tu sebab dia ada benda tu, sense of tu. Dia macam permanent sessionist juga so betul bila abang cakap orang bola ni dia punya perception lain. Betul juga tu. Itu kadang saya cakap dengan Aidit lah. Kau gangster macam mana pun macam lagu macam ni semua tak main bola kita tak faham tak boleh nak takut dengan kau. Masa kita rasa je kan kalau lagi radikal lah. Kau tak laki tu tak main bola. Betul. Itu bahasa lain dia. Kita pernah bahan kawan kita orang kat sekolah. Dia gangster daripada sekolah sebelah. Sekolah lepas tu kena buang masa kita. Lepas tu dia main bola kaki bangku. Semua bahan dia. Apa gangster kaki bangku? Zaman kita orang macam tu lah. Gangster boleh kena bahan. Gangster pukul orang kat luar tu. Kau pukul orang sepak bola. Kau laki ke tak laki? Kanan kaki kiri ke? Itu tak boleh main. Betul. Itu sayang konsep tu lah. Maksudnya nak tengok orang tu lelaki dia kena main bola. Sama kita orang. Korang cool lah. Cool. Best pun tak. So teringin nak timbang abang dari dulu. Tapi dari dulu sebab segan lah bila tengok kan. Dapat peluang dengan abang Aidit je lah. Sebab abang datang bila ada je. Kadang-kadang eventually tengah practice abang ada situ. Lepas tu balik. Saya macam tak sempat. So alamak. Lepas tu benda dah lama lagi lah. Inilah jodoh kita macam tu kan. Jodoh lah betul. Okay bang. Adik terima kasih banyak awak spend masa 2 suku jam sekejap je.
Kita orang suka bercakap kan. Ya, bagus. Nanti kita jumpa lagi. Okay, kita buat lagi satu session lagi ke. Boleh, Mam. Yeah. Thank you. Okay. Stay cool. Main bola sampai umur 70. Yeah. Abang pun. Lagi 20 tahun lagi. Amin. Okay, adik. Thank you. Assalamualaikum.